Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang sedang menonton dan menyaksikan wacana mingguan Ikram Terengganu pada petang ini, alhamdulillah kita kembali bersiaran lagi pada hari ini insya-Allah, yang mana kita adakan wacana mingguan Ikram Terengganu kebiasaannya pada hari Jumaat dari jam 5 hingga 6 petang lah, secara live dan dibawakan di Facebook Ikram Terengganu. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita akan bawakan kepada anda semua slot terbiar tuna, iaitu kami tampilkan seorang penyampai muda dan juga versatile Ikram Terengganu, iaitu saudara Dr. Wan Anwar Fahmi bin Wan Muhammad. Khabar akhi sihat ke? Alhamdulillah. Sihat, okey. Alright, jadi beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar ataupun pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, juga merupakan ketua Ikram Muda Negeri Terengganu, dan beliau akan membawakan satu tajuk yang menarik pada petang ini, iaitu Ghazwan di Atri An-Nas, yang mana tajuk itu dalam bahasa France. Nanti mungkin pronunciation itu akhi Fahmi akan betulkanlah insya-Allah. Jadi untuk permulaan ini insya-Allah kita nak minta daripada Dr. Wan Anwar Fahmi untuk berkongsi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tajuk yang kita tampilkan pada petang ini, dan mungkin juga berkongsi tentang kepentingan tajuk ini kepada kita insya-Allah. Dipersilakan insya-Allah. Okey, jazakumullah khairan katsira Dr. Nik Abdul, sahabat saya yang dikasihi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang pendengar dan penonton Ikram Terengganu yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam sesi wacana mingguan Ikram Terengganu lah. Alhamdulillah, satu inisiatif yang sangat baik yang bertujuan supaya kita sebar luaskanlah ilmu, bukan ilmu sajalah, sebenarnya pengalaman kan, ataupun tadabbur refleksi diri kita insya-Allah kan, untuk kebaikan bersama, terutama kepada penceramahnya lah kan, yang bercakap ni lah yang pertama-tamanya. Okay, so jadi pada hari ini seperti yang tertera lah di iklan dan sebagainya, ada satu tajuk lah yang saya letakkan. Sebenarnya ditanya kepada saya apa benda yang nak dikongsi. So ini adalah satu tajuk yang bagi saya agak mendasar dan sangat personal untuk diri saya, tapi in a way dia membentuk cara berfikir saya sendiri sebagai seorang Muslim kan, yang sebagai seorang da'i kepada Allah SWT lah, maksudnya dalam agama Allah SWT ni lah, despite peranan kita sebagai apa sekalipun. Jadi tajuk yang saya bawakan adalah raison d'être an-nas, maksudnya apa tujuan hidup manusia lah. Okay, so saya ada sediakan sedikit slides ni, mungkin Dr. Nik nak kongsikan. Alright, saya. So dia tak full view Okay, sekarang nampak full view tak? Nampak. Okay, alright. So kalau ada apa-apa mohon Dr. Nik mungkin boleh tegur saya ke apa kalau sebab saya tak nampak skrin sekarang. Okay, so ini adalah tajuknya yang bermaksud yang telah disimplify lah, iaitu tujuan hidup manusia lah. Jadi kalau saya letak tujuan hidup manusia, mungkin ramai macam alah biasa dah tahu kan. Dan even benda tu adalah benda yang pertama sekali yang saya rasa bila saya pertama kali mendengar lah perkara ini, lebih kurang ketika berumur 20 tahun. Okay, maksudnya mungkin masa kecil kita pernah dengar dalam pelajaran kita, dalam silibus di sekolah rendah, sekolah menengah, mungkin ada tujuan hidup manusia. Ada 3 kan, masuk exam lagi kan, ada exam, kita dinilai kan, sama ada bukan faham pun kan, hafal ke tidak kan tujuan hidup manusia dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita menghayati tujuan hidup manusia ini, tujuan hidup kita lah sebenarnya sebagai manusia kan di atas muka bumi Allah ni, dan sejauh mana kita dah betul-betul melaksanakan tujuan hidup kita di atas muka bumi Allah inilah. Jadi presentation pada petang ini, perkongsian pada petang ini adalah berkisar kepada menceritakan tentang perjalanan saya lah mungkin untuk menghayati tujuan hidup manusia ini, dan macam mana kita cuba berperanan, dan mungkin harap-harapnya mungkin penonton semua dapat ambil sedikit sebanyak iktibar lah dan sama-sama menghayati insyaAllah. So pertama sekali, macam seperti yang Dr. Nik tanyakan tadi tu, apa kepentingan kita melihat tujuan hidup kita ni kan. So saya ada beberapa
mungkin analogi awal lah insyaAllah kan untuk sebagai pembukaan sesi kita pada petang ini. Ini adalah gambar apa Dr. Nik ya? Ada nak teka-teka tak? Bukan dekat Mekah ke? Ini gambar construction untuk nak bina Twin Towers KLCC. So dalam ni maksudnya semakin tinggi binaan yang kita jangkakan untuk kita bina tu, semakin dalam kita korek kan, foundation tu kena sangat kuat kan, piling dia tu kena sangat kukuh dan sebagainya kan. Okay, cuba kita bayangkan ada kita nampak kita pergi ke satu site dan kita dapat berhubung dengan main contractor dia kan. Kita cakap dengan dia, ni nak buat apa ni? Dia kata nak buat bangunan kan. Kemudian kita tinggi mana bangunan ni? Tak tahulah lagi kan. Saya tak dapat jangka lagi berapa tinggi. Okay, so bila kita dengar jawapan tu, apa rasanya kita fikir kepada kontraktor tu? Kita rasa dia ni tak betul lah. Dah lah projek besar kan, melibatkan berapa ramai orang, dah lah korek dalam mana kan, tapi tak ada plan pun nak bina tinggi mana kan. Situ satu kita panggil projek gila lah kan, atau kita akan pandang serong lah kepada kontraktor tersebut kan. Sama juga kan, kalau katakanlah satu hari kita terserempak dengan seorang traveller yang lost yang tak tahu nak pergi mana kita nampak dia sesat kan, kita nampak dia sesat, jadi kita pun tegur dia, ataupun mungkin dia approach kita lah, kita jalan kat bandar tu tiba-tiba nampak seorang Mat Saleh datang kat kita kan, excuse me kan, may I help you kan, dia kata yes, dia kata I'm lost, dia kata ke mana nak pergi, I don't mind wherever, dia jawab macam tu kan. So apa kita rasa kepada lost traveller ni kan, lantak kau lah, biarlah lost lamanya kan, nak ke mana nak pergi pun tak tahu kan. So macam mana kita nak bantu? Ini adalah mungkin analogi kedua yang mungkin saya nak kongsikan. Ada yang ketiga, kalau pernah dengar satu mungkin pepatah bahasa Inggeris lah kot kan, dia kata like a dog chasing cars kan. Okay, mungkin kita boleh tengok dekat Terengganu ada tak anjing? Ada anjing sebenarnya kat beberapa tempat kan. Saya duduk kat kampung, saya duduk kat Serada. Atas sikit Serada tu ada kampung Tiruk kan, kat situ ada banyak anjing kan. Okay, tapi setakat ni saya tak perasan lah dia kejar kereta, mungkin di bandar-bandar lah kot kan. Memang perangai anjing ni sebenarnya dia nampak kereta yang laju dia akan kejar kan, dia akan kejar. Okay, kalau lah katakan anjing tu bertuan kan, kena kita tanya tuan anjing tu, cakap kenapa anjing tu kejar kereta kan, kenapa anjing tu kejar kereta. So rasanya apa jawapan si tuan tu kan, apa jawapan si tuan tu. Sebenarnya yang lagi penting adalah mungkin dia akan kata apa benda dia nak buat setelah dia dapat kereta tu kan. So mungkin satu persoalan lah yang mungkin lebih penting, tapi sebenarnya dog chasing car ni adalah satu istilah yang digunakan oleh Joker dalam filem terbaru. Saya tak tengok pun lagi kan. Cuma nak sebut lah, ni sangat viral lah sedutan skrip ni lah. Dia kata, do I really look like a guy with a plan? Dia kata, you know what I am? I'm a dog chasing cars. Dia kata, I wouldn't know what to do with one if I caught it. Okay, you know, I just do things. Dia kata, okay, so jadi Jokers dia guna ayat ni, dia kata diri dia yang bila orang tanya kenapa kau ni buat jenayah ni, kenapa kau bunuh orang, kenapa kau buat ni, dia kata I'm like a dog chasing cars. Dia kata bila dapat kereta tu tak tahu pun nak buat apa kan, I just do things. Okay, ini adalah beberapa analogi lah yang mungkin saya nak simpulkan kepada satu kegelapan ni lah. So ini memang slide kosong yang warna hitam. Okay, warna hitam, satu slide kosong warna hitam yang menggambarkan sebenarnya satu analogi apabila kita tiada hala tuju, kita berada dalam satu kegelapan, tak tahu ke mana, ke arah mana kita nak pergi kan, dan kita dalam sedar tak sedar kita redha dalam keadaan itu, sebab kita redha dalam keadaan kita tak tahu tujuan hidup kita. Kita buat ikut suka hati kita. Kita berfikir dengan logik kita, maka kita pun mereka-reka tujuan hidup kita. Okay, sebagaimana yang ada dalam ni. Okay, cuba tengok sebenarnya kalau Google kan, dekat bahagian image ke ataupun Google je lah, tulis purpose of life lah contoh, kita Google purpose of life. So kita akan jumpa kata-kata inilah, kata-kata yang indah lah, yang memang kadang-kadang orang berpegang pada kata-kata ni. Cuma kalau kita boleh tengok satu persatu, dia sebenarnya kita dapat lihat bahawa dia lahir daripada
inspirasi ataupun pendapat peribadi lah mereka yang berkata-kata. Inilah kita tengok ni. Contoh kata-kata dari Pablo Picasso, dia kata, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Okay, oh cantik kan punya kata-kata dia tu, dia macam berima lah, berima kan, cantik, berkait. Dan adakah benda tu benda yang baik? Ya, benda yang baik, kita tak nafikan. Tapi kita akan tengok apa kelompongan kepada purpose of life inilah. Kita tengok seterusnya. Eleanor Roosevelt, dia kata apa? The purpose of life is to live it, okay? To taste, experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences. Okay, oh cantik lah, bagus lah, dia suruh kita berani kan, dia suruh kita try new things kan, jangan takut kan dan sebagainya. Yang ketiga, Dalai Lama disebut the purpose of life is to be happy. Okay, is to be happy. Okay, simple kan, simple macam catchy lah kan. So kita pun letak dalam diary kita ni dah hujung tahun ni. Ini pun sebab kenapa saya pilih tajuk ni lah kan. Kita berada di hujung tahun kan. Biasanya kita akan buat reset lah mungkin kan, kepada mungkin apa tujuan hidup kita, apa target kita dan sebagainya kan. Jadi elok untuk kita reflect kepada our purpose of life ni lah. To be happy is a good thing lah, bukan tak baik kan. Okay, tapi kalau kita kritik lah satu persatu apa benda yang disebut kat sini, semuanya berkisar kepada kepuasan diri sendiri dan ketiadaan batas lah dalam tujuan hidup ini kan. Dan kita kritik juga kan, in a way sebenarnya sesuai ke kita meletakkan sendiri tujuan hidup kan macam pelik. Kita ni adalah manusia. Semua orang lain sekeliling kita pun manusia, mak ayah kita, adik kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, semua manusia yang sama. Makhluk yang sama kita panggil kan. Tak ada ke satu common tujuan kan yang kita diciptakan kan. So masing-masing, seorang pegang Pablo Picasso, seorang pegang Roosevelt kan, seorang pegang Dalai Lama kan, macam-macam. Jadi sebab itulah dunia pun jadi kacau bilau lah kan, berpegang dengan pelbagai fahaman ni lah. Termasuk ada satu fahaman yang sangat popular sebenarnya. Kalau pernah dengar, mungkin akhir ni pernah dengar kot, Ikigai. Dengar Ikigai. Ikigai ni adalah satu falsafah Jepun yang sangat popular. Kalau kita hurai benda ni, saya bukan ahli lah untuk nak hurai, tapi cantik carta kat sini dia buat kan. So Ikigai ni adalah tak tahu kalau siapa pernah dengar sejarah lah ataupun background Ikigai ni, dia daripada satu kepulauan di Jepun, selatan Jepun kan, Ikonawa kan kata silap saya, dia punya kepulauan kat situ kira penduduk kat situ mempunyai jangka hayat yang panjang kalau kita katakan sekitar 60-70, dia 80 ke 100 tahun boleh hidup kat situ. Dan bila kita tengok dekat 100 tahun jugalah maknanya. Ya, dekat 100 tahun. Dan kalau tengok dia punya kita panggil sosioekonomi dia orang miskin, antara termiskin kat Jepun. Tapi mereka hidup dengan bahagia dengan prinsip Ikigai. Ikigai ni lah. So saya ada baca lah beberapa artikel saya tak sempat lah nak baca buku sebab saya nak tengok sahaja dia punya gambaran besar Ikigai ni. Ada tulisan daripada ada sahabat saya Izzuddin Yusof, dia mengkritik kadang-kadang macam carta macam ni pun sebenarnya dah satu kita panggil falsification dah satu rekaan dah kan daripada orang barat kan, nak ambil falsafah Ikigai. Cantik kan benda ni, jadi dia olah lah, jadi sampai susah nak cari Ikigai sekarang ni kan. Cuba bayangkan nak cari sesuatu reason, ataupun dia panggil a reason for being tu, yang boleh merangkumi passion, mission, profession, vocation kan. Kadang kita jadi stres pula bila tak jumpa tujuan hidup ni kan. Sebab dia bagi satu falsafah, lepas tu dia serah kepada kita untuk fikir kan apa benda kita punya Ikigai kan. Lepas tu kan satu benda yang jadi menyusahkan ni, nak kata macam mana orang barat menggunakan pula lah istilah Ikigai ni, jadi kompleks lah, tapi orang suka tengok cantik dan sebagainya kan. Tapi kalau tak kepada Jepun pun memang dia kalau Akhi Izzuddin tu dia explain, dia cerita, dia kata kalau baca buku sebenar Ikigai sangat mudah. Dia adalah the reason for waking up in the morning tu lah kan. Kita bangun pagi, tiap pagi tu kita nak buat apa, so kita ada Ikigai kita, sebab untuk bangun pagi tu. Jadi macam orang di Ikonawa tu,
dia sentiasa ada sebab, walaupun mungkin simple sebab kan, sebab yang mudah lah untuk nak isi perut ke kan, nak buat hobi dia ke dan sebagainya, tapi benda tu menyebabkan dia rasa sesuatu untuk nak buat lah. Tapi itu again saya sebut sama juga dengan yang sebelum ni saya kongsikan tentang falsafah hidup ataupun perbezaan purpose of life daripada manusia yang pelbagai ni. Sama juga dengan ikigai. So dia memberi kita macam kebebasan yang mutlak lah untuk nak berfikir kan. Cuba bayang, dan tak semua orang berkapasiti untuk nak berfikir, dan walaupun kita berfikir dan kita memilih ikigai atau tujuan hidup kita, tak semestinya ikigai itu betul. Okay, ni fake ni ada saya letak tadi lah maksudnya gambar ni bukanlah ikigai, mungkin dia adalah hasil gambar ilustrasi ataupun elaboration daripada tamadun barat lah, orang western pula hurai kan. Tapi ikigai yang sebenar taklah sekompleks inilah. But anyhow nak kata semua tu daripada pendapat manusia lah, fikiran manusia sendiri, jadi pelbagai. Agent Ali, apa nak cakap saya Agent Ali ni Agent Ali ni tengah naik lah saya pun suka kat tengok kan Agent Ali ni. Biasa tengok ni. Saya hari tu masa tahu keluar movie hari tu, tak pernah tengok lah Agent Ali sebelum tu kan. Tak pernah tengok, tapi bila orang kata best kan, jadi kita pun buat kajian sikit lah, cuba mula tengok siri dia sebelum pergi ajak family kan nak tengok cerita ni. Tengok dulu dia punya rancangan yang tu lah, episod tu, tengok ish hebat. dia ada jalan cerita yang sangat kompleks dan cantik lah, kartun pun cantik kan. Okay, dan sebab apa saya nak sebut pasal Iris Iris. Okay, siapa tak pernah tengok? Akhir ni dah tengok ke ni? Yang movie belum lagi. Dah tengok lagi. Kalau tak tengok malam ni ada pukul 10 malam free iklan. Okay, alright. TV3. Malam ni TV3 ke 10 malam ada cerita Agent lagi the movie. Tapi anyhow nak kongsikan yang tentang Iris ni Iris. Okay, bayangkan Iris ni dia adalah cermin mata tu lah kan, cermin mata yang Agent Ali pakai. Kalau bagi kita nampak dia satu ciptaan yang macam biasa lah. Oh cantik cermin mata ni kan, pakai cantik, okay. Dan even hari ni pun dah ada souvenir Iris ni kan. Maksudnya kalau kita beli kat kedai, adalah mungkin untuk budak-budak, anak-anak kita mungkin boleh belilah Iris, cermin mata yang rupa macam Iris. Tapi Iris yang sebenar, cerita pasal Iris lah. Tak nak bayangkan dia ada satu cermin mata tapi dia ada fungsi lain dan fungsi tersebut diketahui oleh siapa. Macam kita nak tahu fungsi Iris yang sebenar ni, even kalau siapa yang follow cerita Agent Ali ni lah dia even yang akademi tu panggil mata akademi tu pun dia tak tahu fungsi kapasiti sebenar dan sejauh mana Iris ni berfungsi kan. Macam mana yang sebenar kapasiti dia. Sebab apa? Sebab pencipta dia dah mati dah. Okay, siapa pencipta dia? Akhir ni tahu ke? Pencipta Iris ni tak tahu. Siapa nak tahu boleh tengok cerita movie dia malam ni lah So pencipta dia tu dah mati. Jadi diorang tersekat lah dia punya kajian dan analisis tu tersekat lah. Jadi diorang tak tahu fungsi sebenar ataupun kita panggil kapasiti, sejauh mana, macam mana nak alter ciptaan Iris inilah. Okay, jadi sama juga kalau katakanlah kita terserempak ataupun kita berjumpa pergi kedai, tengok ada satu mesin lah, rupa dia macam biasa tengok, tapi macam dia bukan rupa yang biasa. Kita nampak something yang agak abstrak lah, tapi dia kata dia ada fungsi. Jadi macam mana kita nak tahu fungsi benda tu kan? Tak lain tak bukan kita tanya dengan pencipta kepada mesin tu lah kan. Kadang mungkin pencipta tu tak ada kat situ kan, kat kedai dah terjual mass production. Macam mana kita nak tahu macam mana kita nak full use of that machine? Kita tak baca manual dia kan. Dia disediakan manual, ada okay macam ni cara nak on dia, macam mana nak gerakkan dia ke apa ke kan, macam ni fungsi dia, macam mana nak jaga bateri dia dan sebagainya. Okay, ada dalam manual tu kan. Dan itulah sebenarnya yang kita patut bayangkan kepada diri kita. Kita ni sebenarnya Iris tu lah saya kan, Dr. Nick kan, kita manusia ni adalah sebuah ciptaan. Ciptaan siapa? Bukan ciptaan orang lain kan. Saya bukan ciptaan mak ayah saya kan. Dr. Nick pun bukan ciptaan Azhar ke, bukan ciptaan bukan ciptaan satu institusi pendidikan kan mencipta kita kan, tidak. Kita ni
sebelum lahir lagi kita dah ada satu perjanjian dengan pencipta kita kan. Alastu bi rabbikum kan, kan, qalu bala syahidna, kita apabila pencipta kita kan bertanya kepada kita, bukankah aku ni Rabb kamu kan, tuan kamu kan, dan kita jawab apa, bukan kita kata tak adalah kan, aku tercipta sendiri kan, aku ni berevolusi, tak ada. Kita kata bala syahidna kan, kami bersaksi bahawa engkau memang pencipta kami kan. Jadi apa, bila kita dah saksikan benda tu, maksudnya dan kita lahir ke dunia, tiba-tiba kita tak bertanya kepada pencipta kita kan, apa tujuan kita dicipta di dunia ini kan, kenapa aku berada kat sini sekarang ni kan. Kita tak bertanya, kita tanya kat siapa? Tanyalah Pablo Picasso lah, tanyalah siapa tadi, Roosevelt lah kan, tanya Dalai Lama lah kan, macam-macam kita tanya, sedang kita tak tanya direct kepada pencipta kita kan. Dan of course kita tahu kita tidak berhubung direct, bukan maksudnya kita tidak berjumpa dan sebagainya kan. Allah ni adalah di luar batas waktu kan dan masa, maksudnya kita tak berjumpa, tapi ada manual bersama dengan kita. Allah turunkan melalui lidah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi iaitulah Al-Quranul Karim kan. Adakah kita lihat dalam Al-Quran tu manual kita, manual kehidupan kita, tujuan kenapa kita dihidupkan dekat muka bumi Allah ni kan. So adalah satu soalan yang sangat penting kan, supaya kita boleh hidup kat dunia ni sebagaimana yang Allah nak, pencipta kita nak kan. Itu adalah satu refleksi besar lah, bagaimana macam kita nak kaitkan dengan Iris tadi. Kalau kita dah tahu mungkin kapasiti sebenar Iris dan sebagainya, dan kita akan full use of that device kan. Sama juga kalau kita betul-betul faham tentang tujuan hidup kita, maka kita akan betul-betul berfungsi dengan baik dekat atas muka bumi Allah ni lah. Okey. Terus nak 5.30 dah tak masuk lagi apa tujuan hidup ni kan. Jadi sebagai kesimpulan kepada kepentingan ni, saya listkan tujuan hidup. Kalau kita tahu tujuan hidup kita ni akan menjadikan hidup kita ni, pertama berhala tuju, kita tahu ke arah mana kita nak pergi, berstrategi kan, bagaimana nak capai hala tuju kita tersebut, produktif, okey, ada hasil kepada apa yang kita buat, bukan menerawang, tak tahu buat apa-apa, nak happy aja kan, tak, okey, dan ada hasil produktif dengan berhasil ni lebih kurang je lah So berhasil something kita akan dapat semula lah. Okay, kita buat ni dengan tujuan hidup yang betul, contohnya kita akan dapat pahala, kita dijanjikan syurga, ada hasil daripada apa yang kita buat tersebut. Dan akhir sekali yang paling penting, kita nak hidup kita kat dunia ni bererti, ada makna, okay? Bukan sia-sia Allah ciptakan. Banyak kali Allah sebut dalam Al-Quran bahawa hidup kita ni bukan la'ibun walahwun, bukan permainan, bukan sia-sia kan, tapi ada erti kan dalam kehidupan kita itu. Okay, jadi itu mungkin sikit-sikit banyak tentang kepentingan mengenali apa tujuan hidup kita ni lah. Okay, Dr. Nick boleh terus sambungkan macam mana? Boleh, silakan, boleh. InsyaAllah. Saya terus insyaAllah. So jadi apa tujuan hidup kita? Okay, tujuan hidup satu, macam ada banyak je ni kan. Okay, kita tengok satu-satu, okay. Kita ada tujuan hidup kita yang pertama. Apa benda tujuan hidup kita yang pertama yang kita nak jelaskan, yang kita kena clear pada petang ni adalah daripada ayat Quran, Suratul Zariyat ayat 56, Allah sebut wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kan kepada aku kan. Beribadat dalam tense, dalam present tense Allah sebut kat sini, maksudnya sentiasa kena sentiasa, illa liya'budun, supaya jin dan manusia tu sentiasa beribadat kepada aku. Nanti kita akan tengok sikit huraian dia. Ini adalah dalil yang saya akan present dulu dalil. Kemudian kita ada satu ayat Quran, minta maaf tu dah terlari sikit tu. Ayat daripada suratul Bayyinah ayat kelima, Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Okey, so itu adalah ayat yang biasa kita dengar, tapi sebenarnya dia bercerita tujuan hidup kita lah kan. Dan tidak aku seru ataupun perintahkan kecuali liya'budu kan.
wa ma umiru illa liya'budullah kan, beribadat kepada Allah mukhlishina lahuddin kan, lahuddin hunafa kan, dalam keadaan yang penuh ikhlas kan. Okey, kemudian baru datang wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah tentang hakikat din yang besar lah. Nak sebutnya arahan pertamanya adalah kena clear, iaitu al-ibadah. Ibadah. Jadi apa benda ibadah ni? Konteks apa yang kita nak cuba faham? Saya tak uraikanlah dari segi maksudnya perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang maksud ibadah dan sebagainya. Itu bukan bidang saya lah untuk nak hurai di situ kan. Dari segi istilah-istilah para ulama dan sebagainya, tidak. Saya sekadar nak datangkan konsep-konsep untuk nak mengetuk diri kita saja, diri saya sendirilah tentang hakikat ibadat kan. Ada sejauh mana kita dah cuba mengamalkan ibadat ni lah dengan betul. Pertama, biasanya bila kita sebut ibadah, maka terjemahan yang biasa kita cakap dalam bahasa Melayu ni sembah lah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil worship lah, worship. Okay, worship ni sebenarnya dia tidak memberikan hak yang penuh lah kepada makna ibadat yang sebenar. Bila kita bayangkan worship ni, maka kita akan bayangkan dia dalam bentuk ibadat-ibadat khusus lah contohnya macam solat kan. Kita cakap macam mana gaya kita menyembah contohnya kan. Maka kalau kita tanya, kira panggil layman, orang luar biasa, kita akan dengar orang kata lah menyembah macam sujud kan, rukuk kan. Kalau kita kata mungkin ada agama lain tu mungkin betul tunduk ke meniarap ke dan sebagainya kan. Ada gaya-gaya posture yang kita bayangkan tentang sembah itu kan. Tapi itulah sebenarnya bila kita sebut ibadat tu semata-mata adalah sembah dalam bentuk yang gambaran perbuatan khusus tersebut, maka dia sebenarnya tidak menyeluruh maksud ibadah tersebut kan. Hakikatnya sebenarnya bila ibadah ni al-abdu kan, al-abdu abid adalah worshipper abid kan. Tapi al-abdu dia sebenarnya dalam erti kata istilah sebenar dia adalah hamba. Al-abdu hamba. Jadi tujuan hidup kita yang pertama bila kita katakan ibadah, kita jangan semata-mata sekatkan diri kita hanya kepada solat 5 waktu kan, puasa Ramadan, ataupun pergi haji, keluar zakat kan, bersyahadah kan. Jangan limitkan kepada 5 rukun Islam tersebut sahaja kan. Sebenarnya kita kena realize bahawa ibadah tu asal perkataan al-abdu yang bermaksud hamba. Okay, kita tengok dalam Al-Fatihah contohnya kan. Al-Fatihah kita ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Okay, kalau kat situ Allah sebut tentang Rabb Allah, Alhamdulillah, alhamdu segala puji dan syukur kan kepada Allah. Allah tu siapa? Rabb. Okay, Rabb kat situ kan. Al-Alamin, kepada keseluruh alam. Jadi kat situ ada istilah Allah sebagai ilah dan Rabb. Okay, Allah sebagai Rabb. Dalam surah An-Nas pun kita ada kul a'udzu birabbin nas kan. Katakanlah a'udzu, aku berlindung daripada Rabb manusia. Yang kemudian ilahin nas, daripada ilah manusia. Betul? Kita ada Rabb, kita ada ilah kat situ. Tapi mungkin kalau kita terjemahan Tuhan manusia, bukan Tuhan manusia, ataupun dia tulis sembahan manusia kan. Jadi dan we question lah apa beza lah benda tu kan, Tuhan, sembahan dan sebagainya kan. Dia terletak kat sini, kita tengok kalau kita kata semata-mata limitkan pada sembahan ataupun titik fokus kita kan dalam kita beramal ibadat khusus tu, maka dia adalah untuk ilah kita lah. Okay, tetapi kalau kita kata hak kita adalah hamba kan, maka lebih besar lagi kan, kita melihat Allah ni sebagai tuan kita. Itulah maksud Rabb. Rabb ni adalah tuan tuan kita hamba, Allah itu adalah tuan. Itu adalah mungkin falsafah ibadat yang kita nak bayangkan lah kan. Nanti kita akan cuba bezakan apa beza kita faham ibadat dari segi sembahan sahaja ataupun kita ni faham ibadat dari segi hamba. Maksudnya tidak cukup sebagai sembahan sahaja, tapi ataupun kita ni sebagai worshipper, tapi kita juga adalah hamba. Nanti kita akan tengok perbezaan tu sekejap lagi nanti insya-Allah. Okay. Dalam ibadat juga kita nak faham adanya ibadat khusus dan adanya ibadat umum. Maksudnya ibadah dalam bentuk khusus adalah tadi itulah solat 5 waktu, 5 rukun Islam tadi kan. Ada juga ibadat sunat, itu pun khusus maksudnya solat sunat rawatib kan, solat sunat tahajud kan, solat duha,
puasa sunat, semua tu adalah ibadat khusus, ibadat khusus. Yang ada syariatnya daripada Nabi SAW. Ibadat umum ni apa? Ibadat umum ni yang lebih luas lagi pengertian dia apabila kita contohnya kan menuntut ilmu, contohnya sama-sama mungkin penonton yang ada pada petang ni sama-sama dalam majlis ilmu ini kan, yang ada hadis sebenarnya bercerita tentang bagaimana Nabi menjanjikan beberapa perkara bila kita berada dalam satu majlis ilmu kan, turunnya sakinah, turunnya rahmah, malaikat bertimbul-timbul beratur kan, sampai ke arash kan, menaungi majlis ilmu kita kan, kemudian disebut nama-nama kita kan di kalangan yang terbaik di langit sana kan. Mungkin kita tak popular mana kan, tak viral pun mungkin video petang ni, tapi yang pentingnya adalah kita harap disebut-sebut nama kita kat langit sana kan. Itu adalah kita nak sebut sebahagian daripada mungkin ibadat umum lah bila kita bekerja kan, niat kerana Allah SWT bersungguh-sungguh kan. Contohnya kita ada Dr. Ni adalah doktor gigi Masya Allah. Tapi tengok hebat mana dia punya kepakaran teknologi dia. Dia handle sesi online lagi kan, lepas tu berkongsi ilmu lagi kan. Sama juga yang lain pun maksudnya kita pun peranan apa, macam mana kita berperanan dalam hidup ni kan, sebagai apa, seorang bapa mungkin kan, seorang ibu kan, seorang anak kan, tapi kita melaksanakan, kita buat dalam keadaan terbaik, niat semua tu kerana Allah SWT, maka dia jadi satu ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat umum. Jadi kita tidak limitkan, kita kena faham bahawa ibadah, bila kita kata ibadah maka dia lebih umum lah. So in a way sebenarnya bila saya sebut umum ni, kita dah boleh relate sikit-sikit dah kepada kefahaman ibadat sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba maksudnya dia tidak tersekat hanya pada waktu-waktu tertentu. Sebaliknya bila kita tidur kita beribadat kan, bila kita bekerja kita beribadat, bila kita belajar pun kita beribadat. Akhir sekali ni istilah yang lama dah kan, kita tak tengok, saya banyak kali juga sebut benda ni kan. So sekadar nak cuba memudahkan kefahaman kan tentang istilah Muslim, ataupun kita kata ibadat macam mana kita nak adakan ibadat Muslim tu sebagai kita cukup saudara kita solat sahaja kan. Kita nampak orang solat kita kata dia Muslim kan, senang kan. Tapi perbuatan lain tu dengan contoh buat rasuah ke, contoh buat jenayah dan lain dan sebagainya kan, dia tidak menghidupkan istilah Muslim tu dalam diri dia kan. Ni istilah yang last ni nak sebut tentang M kecil M besar ni lah Biasanya kita kata bila ada M besar ni dia biasa kata nama khas, merujuk kepada kata nama lah kata nama. Jadi ada setengah orang dia carry diri dia sebagai Muslim tu sebagai satu identiti lah kan, dia sebagai Muslim kan, dalam IC ada Muslim, tapi kan dari segi amal dia ni M kecil ni lah, M kecil ni boleh jadi kata nama am tapi kita nak faham dia sebagai kata kerja. Petang ni, so Muslim kat tu kata kerja, kita nak kata kita beramal tak dengan Islam kita tu kan. Dalam kata lain, adakah di luar masjid kita jadi tidak Islam disebabkan perbuatan dia, orang kan ini Islam ke tidak ni kan, pakaian macam ni kan, cakap macam ni dan sebagainya kan. So dalam kata lain, ketika itu ibadat dia tu kita boleh persoalkan lah, adakah dia faham konsep ibadat. Kita persoalkan sah ke tidak dia faham ke tidak maksud ibadat yang sebenar yang sepatutnya kita fahami sebagai hamba Allah SWT ni lah. Ini adalah perbezaan lah, mungkin saya tak lalukan satu-satu. Cuma ni perbezaan bila kita rasa ibadat kita ni sekadar worship sahaja. Sebagai seorang worshipper kan, dia jadi macam orang makan gaji sahaja. Berbeza dengan slave So kalau makan gaji ni dia ada waktu dia 8 to 5 kalau sebagai worshipper kita ada waktu dah 5 waktu kan. 5 waktu sehari semalam kan, solat tu kan contohnya. Ada waktu dia. Tapi kalau kita rasa kita sebagai slave kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang masa kita sentiasa berfikir ataupun buat sesuatu kerana Tuhan kita, kerana hamba Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada gaji kalau kita servant kan kalau kita buat something tu adalah clear lah, maksudnya kalau katakan dalam bentuk worship tu adalah sembahyang Jumaat 27 kali ganda, nampak kan macam clear kan. Tapi slave ni kita buat baik dan sebagainya seolah macam free kan, sebenarnya tercatat di sisi Allah SWT lah pahala kita yang kita mungkin tak tahu. Tapi dalam kata lain, sepanjang masa
kita buat benda tu hanya kerana Allah SWT free free of charge tak ada tuntutan gaji daripada ni kan tuan kita. Kemudian apa lagi? Spesifik kerja kan, ataupun spesifik ibadat khusus kan. Kalau slave tadi semua kerja lah kan, semua kerja seorang slave kena buat kan. Kemudian jadi kalau slave ni macam kuli batak lah lebih kurang. betul kuli batak tu betul lah hamba tu kan. Dan sama dan siapa yang suka jadi kuli batak kan? Dia adalah terpaksa dia punya ciri adalah terpaksa. Kan, maksudnya siapa suka maksudnya kita tanya anak kita apa cita-cita kakak kan, nak jadi hamba kan. Mesti kita pun marah kan. Hamba ni tak payah apply pun tak apa kan. So worship ataupun servant ni kita suka rela nak buat benda tu kan, atau berdipohon kalau kerja tu kita memohon kerja tersebut kan. Dan bila servant ni, bila kita orang gaji, kita kata sebab tuan kita tu ada bagi gaji kan, bagi something, jadi kita sukalah dekat tuan kita sayang. Tapi kalau slave ni, biasanya seorang slave ni akan bencilah dengan tuan dia kan. Okay, maksudnya secara umum kalau sesama manusia berlakunya perhambaan, maka slave tu for sure akan benci kepada tuan dia. Tapi kita nak tahu kat sini sebenarnya dalam konteks yang sebenar yang kita sebut sekarang ni, kita bukan slave kepada kepada sebarangan kita bukan slave kepada manusia, slave kepada makhluk lain, tetapi kita slave kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah dia bukan dalam keadaan terpaksa, sebaliknya kita suka rela menjadi slave kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan contoh, akhir ni mungkin kita pernah buat donation drive donation drive. Dulu-dulu masa sekolah pun pernah kan, kita pergi, cikgu suruh bawa balik satu kertas kan, kumpulkan derma untuk sekolah contohnya kan. Kita pergi jumpa pakcik kita ke ayah kita ke dan sebagainya kan. Dia tak nak tulis nama kan, dia bagi banyak duit kat kita tapi tak nak tulis nama. Dia suruh tulis apa akhir? Hamba Allah. Dia suruh tulis hamba Allah kan. Walaupun mungkin dia tak tolak mana mungkin mungkin dia sebenarnya hamba bola kan. Mungkinlah kan tengok bola sampai terlepas subuh ke apa kan. Dia ni sesiapa lah ni, orang luar sana mungkin kan. Dia mungkin yelah, tapi dia tak segan dan dia dengan sukarelanya associate diri dia menjadi hamba Allah. Boleh bayang Jadi dia bukan dengan terpaksa kan. Bukannya kita ugut pakcik tulis hamba Allah, bukan macam tu Dia kata tulis hamba Allah lah kan. Sukanya. Itu kata fitrah yang Allah letakkan pada diri kita lah. Dan satu lagi, kalau bukti Al-Fatihah tadi dan membuktikan bahawa kita tidak benci kepada Rabb kita kan. Terutama bila kita sebut Al-Fatihah setiap kali solat. Alhamdulillahi Rabb. Okay, segala puji bagi Allah. Siapa Allah tu? Rabb, tuan kita. Rabb tu tuan maksud dia. Tuan kita. Jadi bayangkan kita adalah slave, tapi kita puji dan terima kasih kepada Allah kerana menjadi tuan kita. Nampak So itu perbezaan antara slavery sesama manusia ataupun dengan makhluk berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kita panggil perhambaan yang agung lah. Even sebenarnya baru ni saya ada dengar satu talk lah, perkongsian tentang nama kan, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan nama nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, nabi apa akhi? Yang selalu disebut-sebut Nabi Musa kan. Biasa Nabi Musa, banyak kan kisah Nabi Musa kan. Tapi sebenarnya dalam perkongsian yang anda dengar tu, dia sebut sebenarnya Nabi Muhammad paling banyak disebut. Bukan pada nama, tetapi pada gelaran dia terutama sebagai Abdullah. Abdullah kan. Contoh dalam surah Al-Isra kan, Allah menjalankan Abdihi tu kan. So jadi itu, dan banyak lagi tempat-tempat lain Allah saya cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, yang diturunkan Al-Quran kepadanya, tapi dalam gelaran yang paling mulia, iaitulah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ke kita rasa suka kan kalau kita pun associate diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata yang sebenar lah. Okey, itu akhir yang pertama lah, tujuan hidup yang pertama, iaitulah tentang ibadat menjadi hamba Allah yang sebenar. Okey, boleh ke terus proceed yang kedua? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay. So, jadi tujuan hidup yang kedua, dan ini sebenarnya dua ni je lah yang saya nak kongsikan petang ni. Iaitu yang pertama tadi kita cerita tentang menjadi hamba dan konteks ibadat tadi tu. Okay, yang sebenar.
Dan yang kedua berdasarkan dalil-dalil ini, yang pertama daripada suratul Baqarah, bukan ayat pertama tu, ayat ke-30 sorry. Okey, suratul Baqarah ayat 30, okey. Allah sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat tanya qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu, malaikat kata, dan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka Allah pun kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata ketika Allah berkata kepada malaikat, rabbuka, kata Tuhan kamu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Okey, khalifah. Perkataan dia lah perkataan khalifah. Jadi dalam konteksnya adalah siapa yang Allah nak jadikan ni, iaitulah Adam alaihi salam, okey, sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Adam diciptakan kat mana? Kat syurga, maksudnya kat syurga. Jadi kita nak sebutnya waktu ciptaan tu Adam dah disebut akan jadi khalifah kat muka bumi ni kan. Jadi sebenarnya in a way kita nak sebutlah konteks hari ni banyak even dalam ada certain agama pun menyalahkan Adam Adam alaihissalam, Nabi Adam sebagai mungkin kita panggil original sin dan sebagainya kan. Sebenarnya itu bukan satu dosa lah ataupun itu bukan satu benda yang disebabkan Nabi Adam lah kita berada di atas muka bumi ni kan. Tak ada. Sebenarnya diciptakan Adam tu memang tujuan untuk muka bumi Allah SWT, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kita ni anak cucu Adam ni memang tempat kita di bumi ni kan. Tapi of course kan kita kata kita beramal supaya kita boleh balik kampung halaman kita kan, di syurga Allah SWT nanti insya-Allah. Okey. Kemudian ni surah Sad tak salah ayat apa tu 86 kot. Okey, bila Allah menyeru kepada Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. So tu ayat dia minta maaf dia lari sikit phone ni. Bila Allah seru bercakap kepada Nabi Daud berfirman kepada Nabi Daud, sungguhnya kami telah menciptakan kamu, jadikan kamu ni khalifatan fil ard, khalifah di atas muka bumi ni, maka buat apa dan sebagainya lah. Jadi bukan Nabi Adam je khalifah tu jadi turun temurun kepada keturunan manusia. Okey, keturunan manusia. Adam sebagai manusia yang pertama, kemudian diwarisi oleh seterusnya lah keturunan manusia, sehinggalah kepada siapa? Kita lah kan, anak cucu kita kan, yang hari ni keturunan dan generasi alfa dan sebagainya. Semua tu adalah sebenarnya khalifah fil ard, khalifatan fil ard, manusia. Okey, ini juga mungkin saya nak sebut kadang-kadang bila kita dengar mungkin ceramah dan sebagainya, mungkin dia akan sebut tujuan hidup manusia ni satu, iaitulah ibadat ibadat hamba kan, hamba Allah, menjadi hamba Allah SWT kan. Tapi kalau kita tengok dalam ayat yang utama inna ja'al wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun disebut sebenarnya tujuan hidup tu bukan untuk manusia saja tapi untuk jin perasaan So tidak aku ciptakan jin dan manusia kan, kecuali untuk ibadat. Jadi jin pun tujuan hidup dia adalah untuk ibadat kan. Okey, tapi untuk manusia ada tambahan satu lagi fungsi dia, iaitu dalam ayat yang kita bacakan tadi tentang Nabi Adam ni, apabila Allah ciptakan Adam untuk jadi khalifah ke atas muka bumi ni, kita kena jelas benda tu. Jadi jangan rasa selesa bila kita rasa kita dah pergi, kita jaga solat kita jaga tutur kata kita jadi seorang yang kita panggil panggil angelic baik betul lah kan, kita panggil pijak semut tak mati kan, kita kata baik betul kan. Tapi kita tapi kita baik seorang-seorang je, tanggungjawab sebagai khalifah kita tidak jalankan. Okey, itu benda yang kita kena question dan kita akan huraikan dalam bahagian yang kedua inilah. Okey, ini dia hadis yang mungkin yang backup tentang makna khalifah ni lah hadis yang ramai orang hafal lah, mungkin pernah dengar panjang tu, dia punya sanad dekat situ. Boleh tengok daripada baris yang kedua tu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. So maka panjanglah huraian tentang ra'in kepada apa dan sebagainya lah Kita tengok sikit maksud dia kata ketahuilah setiap kalian adalah ra'in, pemimpin pemimpin. Ra'in ni juga kita boleh kaitkan dalam bahasa kasar dia adalah penggembala lah penggembala kambing, ada tanggungjawab mempunyai tanggungjawab kan, dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Dan itulah dia kan, bila kata setiap daripada kamu ni, setiap manusia ni adalah ra'in kan. So kita lah khalifah tu, tugas dia adalah menjadi ra'in tadi tu
apa dia huraian panjang kat situ, seorang pemimpin yang memimpin manusia bertanggungjawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin atas keluarganya, bertanggungjawab atas mereka semua. Wanita pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, bertanggungjawab atas mereka semua. Hamba pun adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin, okey, wa huwa mas'ulun an wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan Nabi ulang sekali lagi kat ujung hadis ni kan, bahawa setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Kita rasa tak kita pemimpin kan? Pemimpin ni bukan kena jadi Perdana Menteri baru kita rasa kita pemimpin kan? Ataupun kita taklah kena pegang jawatan besar lah, jadi ketua ikram muda baru rasa jadi pemimpin. Kena pegang jawatan HOD ke baru jadi JP. Tidak. Sebab tu dalam hadis ni detail hatta seorang hamba pun boleh jadi pemimpin. Kena faham konteks pemimpin yang sebenar, dan khalifah lah yang kita nak huraikan pada petang ni insya-Allah. Sebagaimana kita saya cuba bawakan tentang konsep ibadat tadi, kita tengok pula apa konsep khalifah yang mungkin kita nak cuba fahamkan. Pertama, makna kasar dia, makna lughatan dia, mungkin khalifah adalah pengganti benda yang khalaf ni macam belakang kan. Apa yang berada belakang kita kan, belakang kita ni adalah orang kat belakang tu. Okey, so dalam konteks dari huraian istilah dia, mungkin khalifah ni ada banyak pendapat lah tapi antaranya adalah kita adalah manusia adalah naibullah kan, yang gantikan Allah memakmurkan, menjaga, memimpin bumi ini kan. Okey, ada yang kata juga pengganti ataupun yang berada di belakang setelah bumi ni didiami oleh jin kan. Kemudian jin melakukan kerosakan sebagainya, dan manusia Allah lantik sebagai pengganti kepada jin tu untuk nak mentadbir bumi dan sebagainya lah. Okey, tapi ala kulli hal dia adalah pengganti kepada pengganti untuk memegang tanggungjawab. Okey, memegang tanggungjawab. Itulah untuk nak makmurkan ataupun nak memimpin bumi Allah Subhanahu Wa Taala inilah. Yang saya dah sebutlah tentang kisah penciptaan Nabi Adam tadi sikit sebanyak. Okey, nak sebutnya yang tentang yang tadi itulah original sin dan sebagainya tu, harapnya kita clear bahawa bukanlah disebabkan makan buah daripada pohon yang terlarang di syurga tu menyebabkan Nabi Adam dicampak kat atas muka bumi kan. Maksudnya disebabkan kesalahan Nabi Adam tu jadi manusia akhirnya semua berada di bumi. Tidak. Nabi Adam pada awal ni sebelum diciptakan lagi pun Allah dah kata Nabi Adam ni tempat je di bumi. Okey, kita kena faham benda tu. Jadi bila kita clear, maka kita akan rasa bumi ni adalah tempat untuk kita betul-betul all out kan, beramal betul-betul kan. Supaya dengan hasil amal tersebut, maka kita akan kembali semula ke kampung kita, iaitu syurga nanti kan. Saya nak sebut juga pada petang ni kaitkan dengan tanggungjawab khalifah ni kepada kisah pertukaran kiblat yang ada dalam suratul Baqarah dalam suratul Baqarah. Yang ayat dia bermula dengan sayaqulu sufaha tu kalau tengok dalam Baqarah, tak ingat pula ayat dia nak tulis kat sini. So ayat tersebut cerita kisah pertukaran kiblat, kisah sejarah yang besar. Maksudnya untuk makluman, mungkin ramai yang dah pernah dengar ataupun dah tahu kan, yang kiblat asal kita even pada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga tahun kedua Hijrah adalah kita menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sehinggalah turunnya ayat pertukaran kiblat ni sekitar 2 Hijrah. 2 Hijrah ni bayangkan Islam maksudnya bermula ketika ataupun wahyu yang pertama adalah ketika Nabi umur 40 tahun. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Okey, so 13 tahun tu walaupun tengah mungkin ujung tahun di Mekah tu kita ada Isra Mi'raj tapi solat dah ada daripada awal tu, solat ikut syariat Nabi Ibrahim. Kemudian solat 5 waktu tu setelah Isra Mi'raj. Okey, pada Isra Mi'raj pada zaman Makkiyah tahun ke-7 ke-8 kenabian macam tu. Okey, jadi 13 tahun semua menghadap ke Baitul Maqdis. Okey, 2 tahun pertama di Madinah pun menghadap Baitul Maqdis. Bayangkan dah 15 tahun Nabi SAW solat menghadap ke Baitul Maqdis. Okey, besar tu maksudnya kalau kita tak sedar benda tu, baik sebab tu hari ni kita bercerita tentang perjuangan Baitul Maqdis kan. Antaranya sebab apa? Itulah kiblat pertama kita lah. Okey, kemudian Allah menggantikan kiblat tersebut kan, berpalinglah Nabi kan lebih kurang 180 degree lah kita kata daripada Baitul Maqdis menghadap ke Mekah. Okey, dengan satu falsafah yang sangat besar di sebaliknya itulah, iaitu bagaimana Allah memalingkan tanggungjawab khalifah
khalifah ataupun tanggungjawab menyerukan agama Allah ni daripada Bani Israel, keturunan Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, iaitu kita lah. Okey, maksudnya dalam kata lain ni, Allah tak pandang dah lah kita panggil keturunan Bani Israel ni ketika mana mereka ni telah diberikan ramai nabi-nabi sebelumnya dan mereka sentiasa kita panggil buat tak elok lah kepada nabi-nabi tu yang tidak mendengar kata nabi, even membunuh para nabi yang diturunkan kepada Bani Israel ni kan. Maka Allah berpaling kepada umat Nabi Muhammad SAW dan memberikan identiti baru kepada umat Nabi SAW. Sebab tu turunnya ayat ayat 143 143 bila Allah sebut wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata ayat ummatan wasata tu adalah satu benda yang besar, tanggungjawab khalifah yang clear Allah cerita di sebalik kisah pertukaran kiblat tiba-tiba Allah sebut tentang ummatan wasata. Okey, litakunu syuhada'a 'alan nas kan wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida tu kan. So ayat tu bila maksudnya apa pengisian kepada identiti baru umat Islam ketika itu. Identiti baru tu apa? Kita bertukar kiblat, kita dah ada kiblat baru. Tapi bukan Allah bagi title saja kan. Allah kata ada tanggungjawab kat situ, iaitu tanggungjawab khalifah yang sebenar, iaitulah menjadi saksi ke atas umat manusia ketika mana Nabi menjadi saksi ke atas kamu kan. Jadi inilah dia kan tanggungjawab khalifah tu, iaitu dalam bentuk yang simplified dia adalah tanggungjawab dakwah ilallah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita memegang tanggungjawab itu tersebut bila kita memang secara umumnya manusia ni patut memegang khalifah kan, tanggungjawab khalifah tu kan. Tapi mesej yang kita nak kata mesej khalifah, maksud khalifah yang sebenar tu ada di tangan umat Islam hari inilah. Maksudnya iaitulah melaksanakan dakwah ilallah tu kan kepada seluruh manusia kat luar sana. Kita ni akan menjadi saksi kepada umat manusia kat luar sana lah kan, sebagai seorang khalifah. Okey, jadi itu mungkin ringkasan kepada khalifah, iaitulah tanggungjawab khalifah adalah dakwah. Okey, ibadah tadi adalah hamba nampak so saya cuba nak simplify walaupun konsepnya besar, okey, tapi kita nak realize bahawa benda tu praktikalnya itu kan. Hamba ibadah praktikalnya adalah seorang hamba 24 hour 24/7 kita kerana Allah SWT. Khalifah maksud dia apa? Kita memegang tanggungjawab dakwah. Okey. Jadi betul ke ada dua-dua ni sebenarnya, ke kita reka-reka je kan, ke ambil ni satu sikit ayat Quran, ambil satu ayat Quran yang celup macam tu kan. Tidak sebenarnya dalam Quran ada sebut banyak yang menggabungkan dua konsep yang besar ni lah Contohnya dalam suratul Hajj boleh tengoklah panjang ni tak keluar cantik ni So sebenarnya tadi dah elok dah saya dah check. Boleh tengok sendiri daripada suratul Hajj bila Allah sebut tentang ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihunan wajahidu wajahidu fillahi haqqa jihadih rasanya tu kan. So Allah sebut kenalah rukuk, sujud dan sebagainya itu ibadat. Kemudian adalah waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kena buat baik, kemudian kena berjihad keluar okey, untuk pertahankan agama Allah dan sebagainya. Kemudian kat hujung ayat 78 tu Allah tutup semula dengan ibadat, konsep ibadat semula. Jadi kalau dalam gambaran dia ayat ni macam burger lah, macam burger So atas dan bawah tu macam roti tu, macam Allah sebut tentang ibadat. Tengah-tengah tu Allah sebut tentang khalifah, tanggungjawab khalifah kan. Jadi memang disekalikan lah dalam ayat 77 dan 78 ni tentang konsep ibadat dan khalifah. Kemudian kalau katakan ayat tadi susah nak ingat, kita tahu je surah Al-Asr. Surah Al-Asr ada sebut wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni betul-betul dalam kerugian. Kecuali yang buat perkara-perkara ni, buat empat perkara ni, iaitu apa? Illal ladzina amanu, yang beriman. Wa amilus solihat, buat soleh, perkara soleh. Wa tawasau bil haq, dan tegur menegur, saling berwasiat, saling bernasihati bil haq wa tawasau bis sabr, dan tegur menegur juga untuk orang supaya bersabar. Nampak So kalau kata-kata dua ni adalah untuk ibadat untuk diri sendiri, dua lagi ni kena melibatkan orang lain, kena tegur, kena cakap ke orang lain kan. So nampak ada konsep ibadat dan konsep khalifah dalam suratul Asr.
Boleh ke buat ibadat sahaja kan? Atau buat tinggal salah satu lah, kata ibadat senang kan, jaga diri sendiri je. Boleh tak macam tu? Boleh. Allah sebut dalam suratul Anfal, dalam suratul Maidah, dalam suratul A'raf. Boleh baca sendiri ayat 25 Al-Anfal, 78 79 Al-Maidah, Al-A'raf 164 hingga 166. Semua ni lebih kurang ringkasan dia, semuanya mengatakan bahawa tak boleh tinggalkan tanggungjawab ibadat tu kan, untuk nak jaga diri sendiri je, nak buat baik dia. Allah sebut Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bertakutlah kan, satu ujian yang tidak akan timpa, balak yang tak akan timpa kan, kepada satu kaum tu, kepada orang yang zalim sahaja di kalangan kamu tu kan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksudnya kalau Allah takdirkan satu balak tu timpa, satu kampung tu akan kena, terutama apabila orang yang baik dalam kampung tu tidak melakukan amar makruf nahi mungkar kepada orang yang melakukan kezaliman dalam kampung tersebut, maka bala akan turun seluruhnya kepada kampung tersebut. Sama juga Allah sebut lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat Bani Israel ni sebab apa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ni asal ni maksudnya apa? Dia melanggar perjanjian apa yang telah mereka janjikan. Kanu yatanahawna an munkar fa'aluh labi sama kan yaf'alun. Mereka ni instead of buat amar ma'ruf nahi mungkar, dia buat amar mungkar dan nahi ma'ruf kan. Dia buat benda yang sebaliknya, perkara yang sebaliknya yang Allah suruh kan. Sama ada suratul A'raf, wa idh qalat ummatan minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Okey, ni cerita tentang Bani Israel juga, tentang ada satu golongan dalam Bani Israel yang menegur kan kaum dia yang lain, kemudian dipersoalkan kenapa tegur kan. Dia kata supaya wa akhadna allazina ghadabu bi'adzab kanu yafsukun falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradan khazani. Kisah yang itulah sebahagian Bani Israel ni yang ingkar kepada perintah Allah, perintah Nabi Musa ketika tu kan, menyembah patung dan sebagainya kan. Jadi bila ada sebahagian yang menegur, sebahagian lagi pula beritahu kenapa tegur kan, biar je lah mereka. Maka dia pun kata supaya kami ni ada alasan kan, nak jawab apa depan Allah Subhanahu Wa Taala kan, bila Allah tanya kenapa tak tegur golongan yang bermaksiat ketika itulah. Okey, boleh tengok baliklah ayat ni insya-Allah. Okey, so ini mungkin analogi-analogi mudah lah yang pernah dibawa, yang pernah dicadangkan supaya mudah gambaran kita lah yang sebut analogi, contoh analogi kandang ibadah kan. Kandang ibadah, kita berada dalam ibadah, maksudnya kita ni seronok lah duduk dalam kalangan orang baik kan, pergi solat sama berjemaah kan, orang baik, orang saling menasihati, tapi kita duduk sama kita kan. Tapi kat luar sana kita tahu ramai orang lagi yang mungkin berada dalam kesesatan, buat macam-macam maksiat dan sebagainya kan. Kita tengok muka unhappy face tu lah kan. Jadi tanggungjawab khalifah adalah bila dia panggil istilah dia lasso tu kan, kita melasso mereka kat luar sana join bersama-sama dengan kita lah dalam kandang ibadat kan. Itu satu cara nak memudahkan sajalah ni Sama juga ni kan, kalau kita bayangkan kalau kita ni nak naik kapal, mungkin karam kapal tersebut, dan kita ni berada di lautan kan, terkapal-kapal, kemudian datang bot untuk nak selamatkan kita kan, dan kita ni diselamatkan ke atas. Bila kita selamat ke atas, dia kata okey bye bye, padahal ramai lagi orang ni kan. Kita dah selesa dah kat atas bot ibadat tadi tu kan. Adakah kita sanggup melihat contoh anak isteri kita kan, sahabat-sahabat kita semua terkapal-kapal ke atas lautan tersebut. Sebabnya kita kena tarik mereka bersama berada di atas bot. Itulah tanggungjawab khalifah kan. Kita berenang pergi kat safety boat tu adalah ibadat kita nak selamatkan diri kita kan. Bila kita dah selamat, maka kita jangan lupa kan bahawa kita ada tanggungjawab untuk nak selamatkan orang lain bersamalah. Okey, ini ada satu video, tak tahulah berjalan ke tidak video ni. Kita cuba dulu tengok. Kalau tak dengar suara ke apa ke tu, boleh tengok sendirilah kemudian lepas ni dengar tak? Okey. Belum lagi. Tak apa dengar lagi. Tak dengar. Tak dengar suara Tak dengar suara. tak dengar suara. Okey, tak apa. Nampak lah.
Okay. So kalau macam tu kita tak proceed. So boleh tengok sendiri ni saya kongsikan kat atas ni, boleh type je surah Al-Asr Nu'man Ali Khan Okay, so ini ada dia bagi satu gambaran bagaimana kita dah tengok tadi soal Al-Asr tadi tu bukan maksudnya kena baik sendiri-sendiri je kan, amanu wa amilus solihat saja, tapi kita ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi Nu'man Ali Khan ni dia gambarkan dalam bentuk drowning kita tenggelam, kita tak sedar kan, kemudian pertama sekali kita kena sedar dulu kan, kemudian kita kena berenang naik ke atas kan, tapi tiba-tiba rupanya kaki kita ni terikat dengan orang lain yang tenggelam sama dengan kita kat bawah tadi, terikat dengan mereka. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena kejutkan pula orang tu kan, kita tengah tenggelam ni, kita kena kejutkan dia ataupun kita kena gerakkan dia, kita tengah tenggelam ni kan, dan bersama-sama berenang naik ke atas semula untuk sama-sama selamat. Itu analogi yang dibawakan dalam video inilah. So nak gambarkan bahawa ibadat dan khalifah ataupun menjadi hamba Allah tu dan sama-sama buat dakwah tadi tu, ataupun dalam bahasa yang lebih besar yang saya tak tulis kat sini adalah menjadi seorang yang soleh, seorang yang baik, tidak cukup selagi kita tidak menjadi seorang yang musleh, iaitu membaikkan sekali orang lain bersama-sama dengan kita. Okay, itulah mungkin gabungan lah antara benda yang saya nak sebut tentang salih dan muslih tadilah. Kesimpulan kepada ibadat dan khalifah, dan iaitulah bila kita menjadi seorang salih, tapi tak cukup, kita kena juga jadi seorang yang muslih, membaikkan orang lain. Salih adalah baik, muslih adalah membaikkan orang lain pula kan. Okay, dan kata lain berdakwah lah. Okay, sebagai penutup insyaAllah pada petang ni, lebih pukul 6 dan ni sikit, tadi kita cerita tentang binaan KLCC. Ini dalam keadaan kalau kita kata tak ada gambaran apa, kita kata sia-sialah kerja tu kan. Tapi kalau ada plan yang cantik kan, kita clear tujuan hidup kita, maka tersergamlah indah binaan yang kita lihat pada hari inilah. Sebab dia ada plan dia, dia ada jangka masa dia ada bajet dia dan sebagainya, maka jadilah perkara yang dihajati. Sama juga kan, kalau kita clear tujuan hidup kita kan, maka jadilah seperti mana yang Allah nak lah. Lost Traveller tadi, kalau dia clear mana hala tuju dia, maka bolehlah kita tunjuk kat sini jalan dia kan. Kalau kamu nak pergi ke Pasar Payang macam ni kan, tapi sekarang kena tengah sanitize kan, so jangan pergi Pasar Payang. So macam itulah lebih kurang dan macam mana pula dengan tadi tu, dog chasing cars. Rupanya ada sebab. Dog chasing cars ni boleh baca sendirilah. Dogs see a car moving so dia akan wolf kan, they run behind it. Some dogs can be so motivated. Dogs will chase anything that runs away from them. It is an inborn instinct. Inborn instinct tu macam seorang anak yang memang cari susu ibu dia lah kan, lahir dah tahu dah nak minum susu daripada ibu dia kan. Itu adalah inborn lah. Sama juga macam penyu, inborn dia bila dia menetas je terus akan merangkak lah, pergi ke arah laut kan. Naik ke atas pergi ke arah laut kan, dia tak adalah pergi naik ke atas darat, naik rumah orang ke apa kan. Inborn instinct kita panggil That is why people say when you see a dog, do not run away from them. Tu dia kata. Sebab dog ni memang dia insting dia macam tu kan. So some dogs mark their territories by peeing on car tires for a sense of recognition of other dogs in that area. So if a new car enters the area, dogs smell a different scent and feel someone else is entering their territory. Oh, tu sebab dia rupanya kan. So kalau sama juga, kalau kita clear kan apa tujuan hidup kita dan sebagainya, maka kita faham kan setiap jadi okay, alright. Itulah okay, alright. Dan mungkin ini akhirlah kita panggil, kalau kegelapan tu, kalau kita ada tujuan hidup, maka kita ada cahaya lah kan. Dan mungkin ini ayat terakhir daripada yang nak kongsikan pada petang ni, iaitu daripada surah Fatir ayat 5 sehingga 6. Allah sebut, wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia ni memperdayakan kamu, janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh syaitan itu musuh bagimu, lakukanlah ia sebagai musuh. Kerana sungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Kita kena jelas, kalau kita tidak memilih tujuan hidup yang sebenar, maka kita akan dihujani, didatangkan dengan tujuan hidup yang pelbagai yang lain, yang salah kan. Maka kita tak nak jadi seperti gambaran inilah kan. Maksudnya kita contoh tujuan hidup kita adalah kejar duit, maka kita akan terus mengejar sehingga tiba-tiba kematian berada di hadapan kita, dan keadaan kita tidak lagi menyedari
tujuan hidup kita yang sebenar apa kan. Okay, jadi wallahualam itu sahaja Akhi Nik, minta maaf untuk Terima kasih. Jazakallah khair atas perkongsian yang baik anda kira. Mungkin dah terjawab lah beberapa persoalan di kalangan masyarakat kita. Ada sebahagian mengatakan cukuplah aku baik seorang, tak perlu aku ajak orang lain kan. Dan kubur pun masing-masing. Jadi mungkin malam ini dah terjawab. Mungkin tidak cukup untuk kita hanya sekadar menjadi hamba Allah yang saleh, tapi dalam masa sama kita kena juga mengajak orang lain sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi insya-Allah kita masa pun tak agak mencemburu kita, masa pun dah 6.10. Jadi insya-Allah untuk ingatan pada minggu hadapan, sebelum tu terima kasih kepada Dr. Fahmi sekali lagi atas kesediaan perkongsian diberikan. Alhamdulillah. Insya-Allah nanti insya-Allah kita akan panggil lagi ke sesi akan datang dengan topik yang lebih menarik lah insya-Allah. Okey. Untuk minggu harapan kita ada wacana mingguan dalam slot kesihatan yang kita akan bawakan Dr. Haz Muhaimin dengan satu topik yang menarik juga, kesihatan dan anda. Ana akan pasangkan iklan sebentar. Jadi kita mohon semua yang mendengar pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyaklah daripada apa yang kita dengar pada hari ini, dan jangan kita simpan apa yang kita dengar ni hanya sekadar untuk kita sahaja, dan kita sebarkan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan kita juga dapat mengambil manfaat yang banyak daripada apa yang telah kita kongsikan. InsyaAllah minggu hadapan pada wacana mingguan Ikram Terengganu kita akan siarkan pada hari yang sama, iaitu pada hari Jumaat jam 5 hingga 6 petang dalam slot kesihatan lah. Jadi mudah-mudahan kita harapkan semua pendengar untuk terus setia lah pada minggu hadapan untuk terus mengikuti wacana kita insyaAllah. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Tuan Fahmi. Terima kasih yang baik insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.